Okay, Assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam. Salam ni. Waalaikumsalam. Good morning, Miss. Okay, so for today, our lecture, kita akan proceed dengan second topic for this semester, first order differential equation. I would say this is a new topic for you lah. Awak belum pernah belajar lagi benda ni. Okay, but that is a continuation from the first chapter. Means that kalau kita still lagi tak expert tentang integration, then kita tak boleh jawab langsung topik ni. Okay. For this topic, basically we have three main subtopics. Separable variable would be the first method. First order linear differential equation would be the second method, and then application tu after kita dah belajar dua-dua method, barulah kita akan pergi kepada application. So for today, kita nak pergi kepada 2.1 and 2.2 dulu. Kita nak belajar method to solve ODE. Okay. So, what is actually differential equation? DE lah, selalunya orang akan sebut differential equation as DE. So, differential equation is an equation that contain at least one derivative. Senang cerita, bila awak nak kena solvekan soalan tu, dalam equation tu akan ada sekurang-kurangnya satu derivative. Dalam definition dia cakap x dengan y, but not necessarily variable x dengan y lah, dia boleh keluar apa-apa variable pun. Dia boleh keluar S, T, V, apa-apa variable. But then highlight dia, you know this is the equation bila dalam soalan tu ada derivative. Okay. So M dekat sini, daripada derivative tu kita nak hilangkan derivative tu. So you have to integrate lah. Okay. So DE ada banyak jenis, but then kita tengok satu-satu dulu. So example of differential equation. So kalau A and B ni we call as first order differential equation. And then C and D we call as second order. And then example E tu kita panggil sebagai third order. So what is actually order? Order of a differential equation is given by the highest derivative in the equation. Senang cerita, order tu merujuk kepada derivative kita lah. Okay, saya patah balik sekejap. So kalau A and B ni tadi, kita tengok kat dalam tu, awak punya equation tu obvious kat situ, dy over dx. dy over dx. So kita dah belajar dah semester lepas, in order to find dy dx, you have to differentiate the equation for the first time. Awak differentiate sekali je dy dx akan muncul. That's why we call as first order lah. Sekali dah cukup. Okay. And then if it's second order, means second derivative lah. Sebab awak dah differentiate equation tu dua kali. And third order pun sama lah. Awak differentiate the equation for the third time. Barulah muncul derivative. So, order merujuk kepada berapa banyak kali awak differentiate equation tu. Okay, itu order. Next, kita masuk degree pula. Second terms. Okay, degree refer to highest derivative. Sorry, degree is given by the degree of the highest derivative in the equation. So maksudnya kat bahagian derivative tu, kita nak tengok derivative tu kuasa berapa. Okay, so for example A tu we have dy dx and then the whole thing squared. So merujuk kepada derivative ni kuasa dia berapa kat sini. Kalau kat situ 2 maksudnya second degree dE lah. Okay. Part B, we have x, y double prime. So y double prime tu merujuk kepada d squared y over dx squared. So kat situ baru satu je kuasa dia. So first degree. And then for part C, we have d cube y over dx cube, the whole thing squared. So kuasa dia kat sini kuasa 2. Sebab tu dia jadi second degree. During exam, dia tak adalah tanya definition order and definition of degree. Dia tak akan tanya benda tu, but then it's possible dia suruh state. Dia kasih equation, state the order and then state the degree of this differential equation. Itulah pattern soalan selalunya.
Okay, kita proceed to example 1. We have to state the order and degree for each of differential equation below. So A, we have y to the power of 5 dy dx equal to 7x squared plus 3. So for order, kita fokus kepada DE tu, awak punya derivative kat situ. So itu dy dx means first derivative, kuasa dia pun 1. So this will be first order, first degree. Kita fokus kepada derivative je kat situ. Equation yang lain kita tak payah tengok. Okay, and then part B, we have d squared y over dx squared equal to 2 dy dx minus 6. Even though in this equation we have two derivative, kita fokus kepada yang lebih tinggi. So kat sini we have to focus on d squared y over dx squared. Itu kita dapat bila kita differentiate dua kali. Kuasa kat situ, the whole thing kuasa 1. So this would be second order first degree. Okay, moving on part C, we have y double prime to the power of 4 plus 2y prime to the power of 7 minus 5y equal to 3. Once again, fokus kepada highest derivative here. So kita kena tengok yang kat depan tu. Y double prime, once again it means sama dengan atas kan, d squared y over dx squared, and then kuasa dia kat situ 4. So this would be second order fourth degree. And then last one, we have dy dx to the power of 5 minus 5x equal to sin x minus 2 cos y. Okay, sama juga, ada satu je derivative kat sini, dy dx, so first order, and then kuasa dia 5, means fifth degree lah. Okay, so highlight je, tak kisah equation tu apa, yang penting awak just tengok kat bahagian derivative nak dapatkan order and degree. Okay, so for differential equation, once again the highlight mesti ada dua variable biasanya x dengan y lah yang famous, mesti ada dua variable dalam tu. Kalau dia bukan ada dua variable, dia tak jadi differential equation. Okay, settle first part, definition of order and degree. Okay, moving on, second part, how we define the solution. So basically, untuk kita nak solve differential equation, in order to solve DE, we have two type of solution. The first one would be general solution. So what is mean by general solution is basically bila awak settle je kat hujung tu ada plus C. Ni kat topik 1 kita dah belajar lah. Whenever you integrate any equation, at the end of the equation, you must put plus C there. So maksudnya kalau kita ada settle plus C, itu kita panggil sebagai general solution. Okay. Second part, we call as particular solution. Particular solution you will encounter bila dalam soalan tu dah ada condition of the question. Maksudnya dia adalah bagi nilai X, ada nilai Y. So means that it won't have any C lah kat situ. Senang cerita, you have to find value of C. Okay, so kalau dalam soalan tak ada initial condition, kita letak plus C cukup dapat general solution. Kalau dalam soalan dah bagi initial condition, so you have to find particular solution lah. In other words, you have to find value of C. Okay. So dalam soalan dia takkan cakap dia nak general ataupun dia nak particular. Sendiri kena tengok lah. Kalau ada initial condition means particular. Kalau tak ada initial condition means general. Okay. So we have the first situation. Kita nak tengok apa beza particular dengan general tadi. Okay. First one. Given that dy dx equal to 2x. So soalan dia macam tergantung lah pula. Lepas tu dia akan suruh solve. Okay. Kalau dia suruh solve maksudnya dia nak suruh munculkan equation y lah. So first step nanti kita akan belajar lepas ni. Awak just separate je. And then integrate one by one. So integrate 1 dy kita akan dapat y. And then bahagian kiri tu memang tak perlu letak plus c. And then second part integrate 2x you gonna get x squared. And then plus c. Okay, cukup. Kita berhenti kat situ. Tak ada apa-apa syarat dalam soalan, means that you leave it as general solution. So itu yang kita panggil sebagai general solution lah. Okay. Second situation, sama juga equation yang sama, given that dy dx equal to 2x, but then
Dia suruh solve when we have x equal to 1, y equal to 2. Ini yang kita panggil sebagai initial condition. Straight away from here, awak terus tahu you have to find C. Okay, sama macam tadi, first solve kan, dapatkan the equation. Then we have extra step here lah. Awak kena masukkan initial condition into your equation and then cari nilai C. After that, barulah lengkap equation awak. And this we call as particular solution. Itu je beza general dengan particular. Okay. Now baru kita nak belajar macam mana nak solve DE. Okay. So, untuk DE kita ada dua method macam saya cakap tadi. For 2.1, awal-awal ni kita akan belajar on how to solve differential equation by using yang ada color biru tu method dia. Separable variable method. Separable variable type. Maksudnya, bila kita asingkan je equation tu, kita akan berjaya solve. Okay. So, basically for this part, we have three main steps. Step number 1 is nama dia pun separable, so we have to separate the variable. Contoh kat sini dia bagi x and y lah kat situ. But then once again I repeat, dalam soalan boleh keluar apa-apa variable. Okay, and then step now. So, Hello? Hari Raya. happy birthday Yus. Happy birthday, Yus. Happy birthday, Yus. Happy birthday semua. Okay. Sorry saya yang kena tendang keluar dah. Don't mind. Lama ke saya ditendang keluar sebenarnya? Patutlah macam senyap. Dalam minit 2 je. Minit 2. Ya. Sekejap something wrong dengan wifi rumah saya hari ni. Is pakai Telkom ke? Tak, saya pakai Digi. Tapi entahlah. Okay. Tadi saya terberhenti kat mana sebenarnya? Step. Kat step lah. Ya, step-step. Okay, kat step. Alright, saya ulang balik. So basically, in order to solve DE, we have three main steps. Step number 1, separate the variable. Step number 2, integrate both sides. And then step number 3, we have to provide the solution based on the situation of the question itself. Kalau ada initial condition, dia jadi particular. Kalau tak, general je lah, plus C dah cukup. Okay, kita proceed with example to solve the DE of 2y squared dy plus 3x cubed dx equal to 0. Okay, so kita start with the first step. Step number 1, we have to separate the variable. So at this part, most of the time kita akan jumpa dy dengan dx. Most of the time awak akan susun y kat bahagian kiri, x yang kat bahagian kanan.
So, kita asingkan kat situ, awak akan dapat 2y squared dy equal to negative 3x cube dx. Okay, itu je first step. Awak asingkan variable ikut derivatif lah. So, semua yang ada y kat bahagian kiri, semua yang ada x kat bahagian kanan. Okay, after you successfully integrate both sides, alamak, ada nota ke kat sini? Sekejap Okay, after you successfully separate, now we can start integrate. So, nak integrate tu apa je yang kena buat? Awak letak simbol integration lah. So, we have to integrate 2y squared dy equal to integrate negative 3x cube dx. Okay. After that, awak dah bolehlah start integrate. So, integration of 2y squared, kita akan dapat 2y cube over 3. Bahagian kiri tak perlu letak plus C. Plus C tu letak satu tempat dah cukup. And then integration of negative 3x cube, we're gonna get negative 3x to the power of 4 over 4 plus C. Okay. Nak tinggal jawapan macam ni pun most of the time dah cukup, tapi biasanya soalan akan minta jadikan y in term of x lah. Kita kena jadikan y sebagai tajuk. So we have to simplify this. Jadikan y sorang-sorang kat depan. So y cube will be equal to negative 9 over 8x to the power of 4 plus 3 over 2c. Okay. Yang kat sini proses simplify, kita tahu C tu constant. 3 over 2 times C is still a constant. Kalau rasa serabut, tak nak tulis macam ni, kita boleh let kepada satu constant yang lain. Let's say lah saya letak capital A. This is an optional je lah. Nak menyenangkan proses simplify. Kalau awak tak nak tukar pun, boleh je, tak salah. Okay, so finally, kita punya Y akan jadi negative 9 over 8x to the power of 4 plus A. Letak A dah cukup, tak perlu 3 over 2C tadi sebab kita dah define. And then pindahkan kuasa, kita akan dapat cube root. Okay, and that's basically how we solve differential equation by using separable variable method. Okay, yang ni sebab constant tu kita tak cari, kita panggil sebagai general lah. Okay, once again saya highlight, kalau tak nak tukar 3 over 2C tu sebagai A, tinggalkan sebagai 3 over 2C pun betul, tak salah lah. So, ini orang akan simplify so that senang awak nak tulis je. Okay, settle example 2. Now kita proceed another one, example 3. Solve the differential equation dy over dx equal to sin 3x over cos 2y. Okay. So, same as before. Step number 1, separate the variable, make sure y on your left side and then x on your right side. So, here we gonna get cos 2y dy equal to sin 3x dx. Biasanya proses nak asingkan ni 1-2 step awak dah berjaya asingkan lah. Kalau tak berjaya asing tu, nanti kita akan pergi cerita lain. Okay. Successfully separate both sides. Now we can start integrate both sides. So cos 2y dy equal to integral of sin 3x dx. Okay. Now kita dah boleh start integrate one by one. Integral of cos 2y kita akan dapat sin 2y over 2. Plus c tak perlu letak kat sini. And then integral of sin 3x, we're gonna get negative cos of 3x over 3 plus c. Okay, so most of the time kalau soalan kita melibatkan trigo macam ni, kita tak perlu nak settlekan y in term of x tu. Nak jadikan y sebagai tajuk tu, tak perlulah kat sini sebab function trigo,
ada y sebagai tajuk. Kalau awak nak settlekan nanti kita kena jadi up sign kat situ kan. Sign kuasa negatif 1. Equation tu tak nampak simple pun lah. So tak perlu simplify kalau melibatkan trigo. So tinggal jawapan macam ni dah cukup. Ni soalan praktis ni ada dalam awak punya nota. Ni try jawab sendiri lah. Okay. Okay, kita proceed next one. Example 4. We have to solve the differential equation of dy dx equal to 3x times with y minus 2 when y1 equal to 5. So kita ada extra item kat sini. This is what we call as initial condition. So kat situ dia dah bagi siap-siap kalau y of 1 equal to 5, jangan salah interpret Ini maksudnya when x equal to 1, y will be equal to 5. So bila nampak je ni, straight away awak dah tahu awak mesti cari value of c. Means this is particular solution. Itu je kalau nampak macam tu. Dalam soalan dia memang takkan sebut lah find the particular solution of tak ada. Dia memang suruh solve je. Okay. So, step number 1 same as before, kita kena separate kan. Try to separate kat situ. Same as before, maintainkan cuba y kiri, x yang kanan. So, kat sini kita boleh straight away asingkan kan. Kita akan dapat 1 over y minus 2 dy equal to 3x dx. Bila nampak everything in term of y, dy dah satu side, everything in term of x and dx on another side, maksudnya awak dah berjaya separate kan. Okay, now we can start integrate both side. So, integral of 1 over y minus 2 will be ln of y minus 2. And then integral of 3x will be 3x squared over 2 plus c. Settle, awak dah berjaya. Biasanya kat sini dah ada 2 markah lah. Awak berjaya, 3 markah. Berjaya separate markah pertama. Integrate kiri markah kedua. Integrate kanan markah ketiga. Integrate both side tu markah dia separately sebab kadang-kadang memerlukan skill yang berbeza. Okay. Next kita nak cari nilai C. So, dapatkan condition dalam soalan tu. So we will have ln of 5 minus 2 equal to 3 1 squared over 2 plus c. Lepas tu susunlah c sebagai tajuk kat situ. So kita akan dapat ln 3 minus 3 over 2. Nak tinggal macam ni boleh, nak tekan calculator pun boleh lah. Sebab tapi ln 3 minus 3 over 2 ni dia dapat macam perpuluhan je. Dapat berapa ln 3 minus 3 over 2. Dia dapat negatif. Negatif 0 point? 0.4. 0.4 lebih sikit? 0.1. 0.1. Oh, okay. Constant dia tak cantik pula kat situ. Maksudnya kalau nak tinggal sebagai sebutan ln pun boleh lah, lagi lawa. Cuma nampak panjang sikit je. Okay. Masukkan je nilai kat dalam tu. Dah dapat markah. Kat sini memang mesti tunjuk. Oh, saya tulis. Itu markah jalan kerja. Even though awak dah integrate benda yang salah, dia still akan bagi markah kat situ because this is step to find C. Dengan syarat nilai X dengan Y yang dalam soalan tu awak masukkan nilai X dengan Y yang betul lah. Jangan masuk X dengan Y yang salah. Okay. And then dapat value of C. Markah seterusnya lah. Dia markah yang berbeza kat situ. And then last step. Substitute back C into your equation. So we have ln of Y minus 2 equal to 3x squared over 2 plus with ln of 3 minus 3 over 2. Okay. Sampai sini okay? Okey. Okay. Okey Kak.
So, next step. Katalah saya nak susun Y sebagai tajuk. Apa kita kena buat sekarang? Eksponen. Eksponen both side kejap saya salin balik. Tadi kita dapat ln of Y minus 2 equal to 3x squared over 2 plus ln 3 minus 3 over 2. So kalau saya nak susun Y sebagai tajuk, kita nak hilangkan ln. Bila nak hilangkan ln, we have to exponent both side lah. So exponent kuasa ln akan hilang. So tinggal Y minus 2. And then this whole thing akan jadi kuasa exponent to the power of 3x squared over 2 plus ln 3 minus 3 over 2. Okay. And then last part barulah boleh susun Y sebagai tajuk. Okay. Yang kat bahagian eksponen ni careful. Awak boleh simplify lagi kat situ. Hati-hati. Kalau kita tambah maksudnya dia akan jadi darab. Kalau tolak dia akan jadi bahagi. Okay. Tapi kat sini yang kita nampak boleh simplify sebab kita ada eksponen kuasa ln lagi kat situ. So saya asingkan E ln 3 E 3x squared over 2 minus 3 over 2. Kita boleh asingkan macam tu kan kuasa tu. Dengan syarat kalau tambah tu mesti jadi darab Ini hukum indeks plus 2. And then last part eksponen kuasa ln awak dah belajar first semester. You can simplify terus. So kita akan dapat 3 exponent to the power of 3x squared over 2 minus 3 over 2 plus 2. Barulah siap awak punya DE. Yes. Ya? Kalau biar macam kat atas ni, masa tambah 2 je terus boleh tak? Terus Maksudnya tambah. tak pecahkan jadi 2 eksponen tu. Maksudnya still panjang-panjang ni lah. Eksponen kuasa ada 3 item ni plus 2. Macam tu. Boleh. Maksudnya tak pecah tadi. Boleh je, tak salah. Still betul. Cuma kena tahu rule tu kalau let's say yang ni kita akan tunjuk kalau soalan tu soalan show. Kalau soalan show dia nak macam jawapan yang saya buat first ni, kena tahu rule tu lah nak pecah-pecah. Kalau soalan tak cakap apa-apa, tinggal mana-mana bentuk pun betul je. Okay. Thank you, Miss. Alright. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Tak ada, kita settle. Yang ni ada dalam nota tak? Exercise semua ni, ada ke? Ada. Ada. So nama dia pun exercise, awak try lah sendiri. Okay. Banyak betul exercise dia. Alright. Kita pergi kepada second method. Itu tadi first method, separable variable. Okay, nampak macam senang. Yang kedua ni pun senang. Okay. Method number 2, kita guna sebagai kat situ nama dia using integrating factor. So, bila masa kita nak guna integrating factor ni, bila dalam soalan tu kita takkan berjaya asingkan dua variable tu. Macam tadi saya pindah-pindah, kita boleh asing y kiri, x kanan. Ada certain equation, kita takkan boleh nak asingkan y dengan x tu. So once you cannot separate the variable, so we have to opt for second method lah. Second method called as integrating factor. Okay, so bila nampak ni, ini bentuk standard lah kat situ, tak perlu tahu pun, tak payah hafal bentuk standard ni. Okay. So, ni example dia. Dalam nota pun ada, awak boleh tengok kat situ. So, ada 4 jenis yang dia bagi tu. Try lah, kalau awak pusing macam mana pun contoh yang awal ni, awak takkan berjaya nak asingkan y dengan x. Awak pusing kiri, pusing kanan, tak boleh lah. Takkan berjaya nak asingkan benda tu. Okay. So, kalau kita tak berjaya asing, kita nak buat integrating factor method ni. Dia ada 5 main step. So, sebab step tu tak connect with one another, selalunya kalau kolej kita dia akan guna akronim SIMP. Okay. Start dengan step number 1. S tu untuk standard form. Ni ada dalam nota kan?
S yang pertama tu untuk kita susun dalam bentuk standard form. Itu markah pertama. Kalau dia dah tolong susun cantik-cantik, tak ada markah. Kalau dia belum susun cantik-cantik macam ni, mesti ada markah lah kat situ. Okay. Standard form ada 3 syarat. 4 syarat. Syarat pertama, first ni mesti ada derivative. Derivative tu mesti single derivative. Maksudnya kalau dy dx kat situ, dy dx mesti sorang-sorang. Dia tak boleh ada extra coefficient kat depan. Ada x ke, ada y ke, dia tak boleh. Kalau ada, awak kena bahagilah, hilangkan. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua, kat bahagian tengah-tengah yang ni, p, x, y ni, kita mesti susun term yang ada 2 variable duduk kat situ. Tadi kita cakap kan, untuk DE, soalan tu mesti ada 2 variable. So bahagian yang ada 2 variable kita duduk kat tengah-tengah ni lah. And then equal to syarat ketiga, item or term yang ada satu je variable kita akan susun kat bahagian kanan. And then last part, nak tahu awak dah susun dengan betul ke tak? So, variable yang ada kat bawah ni, apa susah sangat ni? Variable yang ada kat bawah ni, let's say kat situ x, dia mesti sama dengan variable yang ada kat bahagian kanan. So kalau kat sini x, kanan yang kena x lah. Let's say lah kita possible je jumpa derivatif terbalik. dx per dy. Maksudnya dy yang duduk kat bawah, maksudnya yang bahagian kanan pun kena term yang ada y. Kalau let's say dy per dt, dt yang kat bawah, bahagian kanan kena ada term yang ada sebutan t. So 4 syarat untuk standard form. Ini bentuk paling penting. Kalau standard form awak salah, then the rest of the case akan salah lah. Itu bahaya dia. Okay. Lepas kita dah dapat standard form, nanti kita akan identify, bukan V dulu, P dulu. Kita akan identify PX. Apa benda ni nanti kita tengok dalam contoh. Okay. Settle S. Next kita pergi second step, find the integrating factor. Itu step yang kedua, I lah. SI. Okay. Integrating factor ni kita punya symbol notation is V. Dalam tu variable tu bergantung. Kalau awak punya variable tu X, dx. Kalau T, dt lah. Formula dia fix exponent to the power of integral px. Px ni yang tadi kat step pertama saya katakan, lepas standard form kita akan cari px. Itu. Kita nak integrate benda yang kita dah identify tadi. Tapi yang exponent to the power integral tu fix lah. Itu memang formula untuk integrating factor. Alright. Settle step yang kedua. So kat sini integrating factor pun kenalah betul. Baru kita boleh proceed step yang ketiga. Multiply both side. Step M. Multiply both side ni maksudnya bahagian kiri dengan bahagian kanan. Standard form kita darabkan dengan integrating factor yang awak dapat tadi. Maksudnya jawapan kat step number 1 awak kena darabkan dengan jawapan kat step number 2. So step nombor 3 ni bergantung lah. Kalau step number 1 dengan 2 awak dah salah, step ketiga pun awak akan salah. Itu bahaya. Okay, baru step ketiga. Next, step number 4. Kita nak apply product rule. So product rule ni saya tak nak cerita kat sini lah, nanti buat example baru kita nampak apa dia. And then last one, step number 5, we have to integrate both side. Barulah kita boleh dapat jawapan. Itulah kita buat akronim SIMPI. Sebab step dia tak ada connection. Kena ingat step nak buat apa seterusnya, ada 5 main step. Lepas tu dia bahaya SIMPI ni, kalau satu step salah, the whole thing akan salah. Okay, kita terus try jawab example Proceed next one, example 5. We have to find the general solution. Oh, ni dia dah bagi tahu siap-siap. Of the following differential equation. Part A, we have dy dx plus 3y equal to 6e to the power of x. Okay. So first tadi, kita kena make sure dalam standard form. So standard form saya bagi tahu apa? First, make sure derivative on its own, dia single kat situ, sama kat sini, dy dx. Okay.
And then saya cakap tadi kat bahagian tengah-tengah ni kita kena make sure mesti ada 2 variable, bahagian ujung mesti ada 1 variable. But sometimes berlaku je yang dalam tu tak ada jumpa yang 2 variable. Tapi kat sini kita pergi ke syarat yang keempat tu kena make sure variable yang kat bawah ni mesti sama dengan variable kat bahagian kanan. So bila macam tu tahulah maksudnya okay, X yang kena duduk kanan, Y yang kena duduk kat tengah-tengah. So maksudnya soalan ni standard form dia dah memang cantik lah as it is. Kita tak perlu ubah apa-apa dah. Kalau macam ni masa exam, ni tak ada markah lah, standard form dia skip. Dia dah bagi bentuk cantik siap-siap. Okay. So daripada standard form tu, kita mesti cari PX. Nak tahu P in term of apa? Lagi sekali huruf kat bahagian bawah ni. Kalau kat situ X jadi PX. Kalau situ T dia jadi PT. Okay. Macam mana nak dapatkan PX ni? Kita akan fokus kat second term tadi. Kat situ. Okay. And then tutup huruf yang awak tak nak. So sebab kita nak cari P in term of X, maksudnya variable Y tu kita tak nak. So Y tu awak tutup. Bila tutup Y, yang tinggal kat situ hanyalah 3. So our PX here will be 3. Okay. Settle step number 1. Now kita pergi step number 2. I untuk integrating factor. Notation for integrating factor will be V. Sebab tadi kita dah guna X, maksudnya Vx lah. Equal to exponent to the power of integral jawapan tadi, so say 3 dx. And then awak kena integrate lah 3 dx tu. So integrate 3 will be 3x. Kat sini tak perlu letak plasi Jangan letak plasi lagi kat sini sebab ni setengah calculation, kita belum mencari jawapan lagi. Okay. Next, step yang ketiga, M kat sini tadi multiply both side. Senang cerita, jawapan kat step kedua darabkan dengan jawapan kat step pertama. Every term, satu-satu term tu awak tekan je darab. Okay, so we will have e to the power of 3x times with dy over dx plus e to the power of 3x times with 3y equal to 6 e to the power of x e to the power of 3x. Okay, step ketiga dia berhenti kat situ. Cukuplah sekadar awak multiply je. Okay, settle. Sekejap kita boleh simplify lah kalau awak rasa nak simplify tadi equation tu. Saya salin semula tadi. Kita ada E3x dy dx plus yang belakang tadi kita dah boleh simplify lah kan. Ex darab dengan e power of 3x would be e to the power of 4x. Okay. Ini step ketiga lagi tadi, baru multiply. So kita pergi step number 4, P. P untuk product rule. Product rule ni sebenarnya awak kena ingat step first step dia bukan product rule yang macam differentiate biasa tu. Okay, kita akan fokus kepada first term. Yang ni tengok betul-betul. Fokus kepada first term. And then derivative tu bawa keluar. Kita ibarat macam factorize outside lah. Saya tukar colour sekejap. Okay. Derivative yang ada tu, d over dx tu, kita factorize outside. Okay. And then, kalau saya bawa dia keluar, kita akan dapat d over dx. Yang tinggal tu, salin balik je. So, kita ada y dengan e3x. Tu yang awak copy back. E to the power of 3x. Okay. And then, second term kat tengah-tengah ni awak terus ignore. Terus hilangkan je, dihilang alih-alih. Equal to yang bahagian kanan ni copy back. 6e to the power of 4x. Okay. Settle untuk step product rule. Step product rule sentiasa macam ni. Saya ulang balik
Yang ni penting ni, jangan buat salah kat sini. So, focus on the first term. Derivative tu d over dx bawa keluar. Yang tinggal y dengan e3x itu copy back dalam bracket. Second term kita terus je ignore. And then bahagian last kanan tu salin semula. Okay. Kenapa benda ni panggil sebagai product rule? Sebenarnya dia reverse product rule. So d over dx awak dah belajar dah semester lepas. This is differentiate. So kalau kita differentiate y e3x ni sebenarnya kena pakai konsep implicit. So kalau differentiate y e3x ni awak akan dapat balik lah jawapan yang ke atas ni sebenarnya. Yang saya tengah buat bracket ni. So dia reverse product rule. Differentiate yang bawah ni awak akan dapat yang dalam box ke atas tu. Siapa nak try lah. Tapi kita tak buat differentiate kat sini, kita simplifykan dia. Okay. After that barulah kita boleh moving on to our last step. Integrate both side. Integrate both side maksudnya kita munculkan simbol integral. So if d over dx y e3x. Sebab kita ada dx kat sini, hujung pun kita letak dx. Mesti ada dx tak boleh hilang. Equal to integral 6e to the power of 4x pun kita akan letak dx. Okay. And then kita boleh start integrate both side. Bahagian kiri, dia sentiasa ya. Sebab integrate, lepas tu differentiate. Dia cancel one another. Awak just copy back. So we have y e to the power of 3x here equal to 6e to the power of 4x. Awak boleh integrate lah macam biasa. So kita akan dapat 6e to the power of 4x over 4. Kat sini mesti muncul plus c. Okay. And then last step biasakan bolehlah buat y sebagai tajuk kat situ. Nak bahagi satu-satu boleh. Nak letak dia kat luar dalam bentuk bracket pun boleh. Saya bagi satu-satu lah. 6 over 4 dah boleh simplify. So 3 over 2 e to the power of x plus c bahagi e3x dia tak boleh gerak. So c e to the power of negative 3x. Barulah siap awak punya simpi. Integrating factor dia ada 5 main step. Step dia nampak macam panjang lah sikit. Nak compare dengan separable variable tadi. Okay. Boleh? Okay ke sekarang ni? Okey. Okay. Okay, madam. Okay, kita cuba lagi satu. Example sama lagi, part B. We have dy dx plus y over x equal to x cube. Ada orang nak tanya soalan ke? Azim. Nanti nak tanya apa? Tak ada. Okay. Dia ni. Okay. Kalau tak ada kita proceed So, kita nak solve soalan ni sama juga. Kita tak boleh asingkan ni. Awak cubalah. Kalau awak rasa curious sangat, cuba y over x tu awak nak asingkan. Takkan berjaya lah. So, kita nak start buat simpi. So, first, standard form. Standard form tadi, ingat mesti ada 4 condition. Syarat pertama, derivative on its own. Kat sini dah memang. Okay, dah cantik. And then, second term yang ada 2 variable. And then, third term yang bahagian kanan yang ada 1 variable. Make sure variable yang kat bawah derivative mesti sama dengan yang bahagian kanan. So awak dah dapatlah standard form yang cantik kat sini. Dalam soalan ni pun samalah, kita tak perlu ubah apa-apa. Dia dah cantik kat situ. Okay. So from here kita nak identify P in term of X. Kenapa X? Sebab derivative kat bawah tu X. Okay. Nak dapat Px, focus on second term yang ada 2 variable. Tutup variable yang kita tak nak. Tutup huruf yang awak tak nak. So kita tak nak huruf Y, kita tutup Y kat situ. Kita akan dapat 1 over X. Kat sini hati-hati ramai student dah akan pilih X je. Sebab dia dah tutup, dia memang nampak X je kat situ. Kita tutup tu kena ingat ikut constant lah. Position dia jangan ubah. So kat sini dia akan jadi 1 over X. Careful. Okay. Settle. Standard form dah dapat. Next kita pergi second step. Kita nak mencari integrating factor. Notation kita is V in term of. Sebab tadi variable X, V in term of X.
Formula dia fix exponent to the power of integral 1 over x dx. Sebab px kita tadi. So, kita kena integrate lah macam biasa. Integrate 1 over x would be ln x. And then, awak dah belajar macam tadi, semester 1, exponent power line memang boleh cancel out. So, kita akan dapat x je kat sini. Plus c, tak perlu tulis. Okay. Now, kita pergi kepada step yang ketiga. M untuk multiplication. So, jawapan kat step kedua, darabkan dengan setiap jawapan kat step pertama. So, we will have x dy over dx plus with x times with y over x equal to x times with x cube. Ni saya tunjuk, saya darab je satu-satu. Kalau awak terus nampak, awak nak simplify terus macam ni, x dengan x ni awak nak cancel out. Yang bahagian kanan tu awak terus nak jadikan x to the power of 4. Boleh je, tak ada masalah. Markah dia bila darabkan satu-satu term tu. Okay. After that, kita pergi step seterusnya. P, product rule. Ingat product rule kita ada 3 step. Careful kat sini. Step dia fix setiap kali. So, focus on the first term. D over dx dia tu, kita factorizekan keluar. So, kat situ dia akan jadi d over dx. Yang tinggal tu, y dengan x salin balik je. So, yx. Second term, terus ignore. And then on your on your right side ni, just salin je balik. So, kita akan dapat x to the power of 4. Alright, settle step keempat. Now, kita nak pergi step terakhir, integrate both side. Okay. I integrate both side. Integrate both side maksudnya simbol integral dah muncul kat situ. Yang ni saya salin balik je tadi, yx. Dx mesti ada kat hujung ni, jangan tinggal. Equal to integrate x to the power of 4 dx. Okay. Integrate both side ni mesti muncul simbol integral, mesti dx dah ada lah kat hujung. Itu syarat dia. So, barulah awak boleh start integrate. On your left side, it's fixed. Setiap kali pun dia akan jadi macam ni. Integrate, differentiate. Dia hilang je. So, jadi yx equal to, yang ni awak boleh integrate macam biasa. X to the power of 4. Integrate, awak akan dapat x to the power of 5 over 5 plus c. And then last step, biasakanlah susun y sebagai tajuk. So, kita akan dapat x to the power of 4 over 5 plus c over x. Okay. Settle. Kita pergi last example. Example 7. Solve the differential equation. Cos x dy dx plus y sin x equal to 1 subject to y of 0 equal to 1. Maksudnya sekarang kita dah ada initial condition. Dia dah bagi. When x equal to 0, y equal to 1. Maksudnya kita mencari particular solution. Okay. So, kita start dengan step yang pertama. Standard form. So, standard form syarat dia. Apa dia kat situ? Derivative must be on its own. So, sekarang ni dy dx ada partner dengan cos x. Tak boleh. So, nak hilangkan cos x, satu cara je lah. Setiap term tu kena bahagi dengan cos x. So, kita akan dapat dy over dx plus y sin x over cos x equal to 1 over cos x. Okay. Itu syarat pertama. Syarat kedua, term yang kat tengah-tengah ni mesti dua variable. So, kat sini ada y dengan x, dah betul. Syarat ketiga, term yang kat hujung ni mesti ada satu variable. Kat sini kita ada cos x je, satu variable, dah betul. And then last syarat, dx yang kat bawah ni, x mesti sama dengan bahagian kanan. So, kat situ dah betul lah. Empat-empat syarat dah satisfy, kita dah dapat standard form yang betul. Okay, next kita nak tentukan px. So, px kat sini sama macam tadi, tutup huruf yang awak tak nak. Sekarang kita tak nak y, kita kena tutup y. So, dia akan jadi
sin X over cos X. Alright, settle step number 1. Moving on step number 2, kita nak mencari integrating factor. So our Vx will be equal to exponent to the power of integral sin X over cos X dx. Okay. Ini sebenarnya dah masuk chapter 1 lah. Sin X over cos X. Kita tak boleh terus integrate sebab itu division of two different function. So kita kena buat let u lah kat sini. So sebab tu saya cakap tadi awal-awal, awak kena expert dulu chapter 1. Okay. So let u be equal to cos X. Du awak akan dapat negative sin X dx. So kalau kita tukar kat situ, kita akan dapat negative 1 over u du. So kalau kita integrate kat situ, maksudnya kita akan integrate exponent to the power of negative 1 over u du. Okay. And then kita akan dapat exponent to the power of negative ln u. Alright. And then u tukar semula. So kita akan dapat exponent to the power of negative ln of u kita tadi cos X. Ingat exponent kuasa ln boleh simplify. Tapi ekstra negatif ni mesti bawa naik atas jadikan kuasa. So dia akan jadi 1 over cos X. So yang ni kalau rasa confused, dia menggabungkan chapter pertama dengan cara awak nak simplify exponent kuasa ln tu. Siapa lupa pergi revise balik lah Okay, settle step yang kedua, integrating factor. Now kita pergi third step, multiply every single term. So kita darab je semua term tu dengan 1 over cos X yang awak dah dapat tadi. And then kita tadi ada Y sin X cos X darabkan dengan cos X tadi sekali. So kita akan dapat sin X over cos square X equal to 1 over cos, 1 over cos. Boleh lah. 1 over cos X, 1 over cos X. Saya salin dulu. Okay. Next kita pergi kepada product rule. Pakai rule yang sama. D over dx kena factorize keluar. Everything yang tinggal mesti copy back. So y over cos X. Second term terus ignore. And then equal to 1 over cos, 1 over cos. Awak dah boleh simplify lah. Akan dapat secant squared X. Last step kita pergi I integrate both sides. So integrate d over dx y over cos X dx equal to integral of secant squared X dx. Integrate, differentiate, hilang, just copy back. So y over cos X equal to, now we have to integrate secant squared. Awak akan dapat tangent X plus C. Okay. Lepas tu, kita tak boleh berhenti kat sini sebab dalam soalan kita ada syarat. Saya salin balik tadi, y over cos X equal to tangent X plus C. Dalam soalan dah ada bagi tahu awak tadi, bila X equal to 0, Y will be equal to 1. So you have to substitute 1 over cos 0 equal to tangent of 0 plus C. Pastikan kalkulator awak tu mode radian, tangent 0 is 0, cos 0 akan dapat 1. So straight away from here, C is 1. And then last step, susunlah Y sebagai tajuk. So kita akan dapat tangent X cos X plus 1 times cos X. 1 times cos X lah. Okay, kat sini boleh simplify lagi sebab tangent sebenarnya sin X over cos X.
So darabkan dengan cos dia dah boleh hilang. So final answer y will be equal to sin x plus cos x. Okay. So habislah kita punya subtopik hari ni. 2.1 and 2.2, how to solve DE. Kita ada dua method, separable variable dengan SIMP, integrating factor punya method. Again, example lah tadi saya macam laju sikit sebab nak kerja masa. Nota hari ni dengan video recording hari ni nanti saya akan post kat site lah macam biasa. Ada apa-apa soalan? Tiada ke? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita stop kat sini hari ni. Kita akan sambung esok. Last part of chapter tu lah, application. Alright. That's all for the day. Thank you, class. Thank you, Miss. 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 Thank you, Mas. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you, Miss.